Banyak juga teori tu Assalamualaikum semua. Apa khabar? Macam mana korang minggu ni? Okey. Mesti semua okey je, aku percaya. Semua okey, semua berjalan lancar. Malam Khamis ni aku nak cerita pula pasal satu kematian misteri yang pernah berlaku di Australia. Misteri dia tak pernah terungkap sampai hari ni. Kematian seorang lelaki di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Banyak sangat misteri yang tak terungkap. Lepas satu-satu dia orang jumpa. Tapi itulah, sampai hari ni misteri tu tak pernah terpecahkan. Kes ni popular dengan nama The Somerton Man ataupun The Tamam Shud Case. Apa pula Tamam Shud ni? Tengoklah video ni, tengoklah sampai habis. Sebelum aku mula, macam biasalah, untuk yang baru jumpa, selamat datang. Tekanlah subscribe, like, share dan tekan juga butang notification kat bawah tu. Cerita bermula pada satu petang yang indah 30 November 1948. Lebih kurang nak dekat pukul 7 malam. Sepasang suami isteri tengah jalan-jalan dating tepi pantai dekat Somerton Beach, Adelaide, Australia. Pasangan ni nampak ada seorang lelaki yang tengah terbaring kat tepi pantai bersandar dekat batu. Lelaki tu berpakaian lengkap. Ada kot, ada tie, pakai baju kemeja, seluar pun seluar macam seluar kerja. Kasut dia kasut kilat pula lagi. Rapi gila, kemas. Macam orang baru balik pejabat. Diorang nampak mula-mula lelaki ni macam angkat tangan, macam nak memanggil, lepas tu jatuh, blubuk. Diorang buat tak tahu je lah, buat tak indah je, sebab bagi diorang masa tu musim panas. So orang ramai yang macam berpesta tepi pantai, mungkin lelaki tu mabuk. So dia tak nak kacau, dia pun belah lah daripada tempat lelaki tu terbaring. 30 minit lepas tu, ada satu lagi pasangan yang lalu dekat situ. Dan diorang pun nampak lelaki yang sama masih lagi kat tempat tadi. Kali ni mata dia tutup macam tidur lah. Lepas tu muka dia dah hurung nyamuk. Diorang terfikir juga, betul punya lena dia sampai tak sedar ni nyamuk kat muka, kalau kita ni dah rimas dah. Tapi macam juga pasangan pertama tadi, dia tak indah dan tak nak kacau. Mungkin dia memang hanya nak berehat tepi pantai. Dia pun belah aje. Esoknya 1 Disember 1948, lebih kurang 6.30 pagi, sekumpulan remaja berkuda tengah jalan-jalan naik kuda tepi pantai tu. Diorang pun nampak lelaki tu. Kebetulan masa tu, lelaki daripada yang pasangan pertama yang semalam jumpa, yang kali pertama jumpa tu, pun lalu balik dekat situ sebab dia nak pergi dia nak pergi mandi pantai. Dia masih nampak lelaki yang sama di tempat yang sama dengan posisi yang sama. Maknanya dengan kaki dia melunjur, satu bengkok, tersandar dekat batu. Macam tu juga daripada semalam. Terus ada terfikir, ini ada yang tak kena ni. Mungkin lelaki tu dah tak bernyawa. Dia pergi datang dekat, cek, dan ya, lelaki tu dah tak bernyawa, dah tak bernafas. Teruslah dia report polis. Polis pun bergegas ke pantai tu dan polis mengesahkan lelaki tu dah meninggal dunia sejak semalam. Tapi tak ada sesiapa pun yang perasan. Polis periksalah dengan lebih lanjut, nak tahulah siapa lelaki ni, identiti dia. So polis geledah apa yang ada dekat dia dan sekeliling tu. Dekat dalam pakaian dia, polis jumpa tiket bas bandar Adelaide, macam Rapid KL punya tiket bas tu. Tiket kereta api perjalanan dari Adelaide ke Henley, tapi belum digunakan pun lagi. Ada sikat aluminium, sebungkus gula-gula getah yang dah tinggal separuh, sekotak rokok yang kotak dengan rokok dalam tu lain-lain jenama. Contohnya kotak Dunhill, dalam tu U2, John D. Bland, Canyon. Ada yang senyum-senyum tu selalu buat lah tu. Dan jumpa kotak mancis yang isi dia dah tinggal 3/4 lebih kurang. Banyak kan barang polis jumpa. Tapi masalahnya, barang yang polis nak cari tak ada. Apa yang polis nak cari? Dompet dan identity card. Polis tak jumpa. Tak ada IC, tak ada lesen, tak ada kad kredit, tak ada kad nikah, kad vaksin ke apa, tak ada. Tak ada apa-apa pun sebarang dokumen yang beritahu dia tu siapa. Nama siapa, asal mana, umur berapa, semua tak ada lah tu.
Padahal itu yang sebenarnya polis nak cari, bukannya barang-barang yang banyak tadi tu. Siasat punya siasat, geledah punya geledah, rupanya bukan setakat dokumen pengenalan diri aja yang tak ada. Yang lagi pelik, pakaian yang ada di badan lelaki tu masa mayat tu dijumpai, semua tak ada label, tak ada jenama. Baik dekat baju kemeja dia, baik dekat tie dia, baik dekat coat dia, seluar-seluar dalam ke apa, tak ada langsung. Semua label tu, jenama ke apa ke, dah dihapuskan dengan rapi. Kira macam dah kena gunting. Bukan kena koyak ke apa, tak. Dia gunting elok-elok bagi jenama tu hilang. Makin pening lah diorang, dia ni siapa ni? Polis pun bawa balik lah mayat tu untuk dibedah siasat. So kalau tak ada dokumen pengenalan, apa yang polis nak kena buat? Cap jari. Polis ambil semua cap jari dia dan diorang cek kat semua database di Australia. Sesuatu yang aneh berlaku. Satu database pun tak menunjukkan cap jari tu milik siapa. Tak ada langsung individu yang berdaftar atas cap jari tu. Satu Australia tau. Satu database pun tak ada. Seolah-olah cap jari dia tu tak pernah wujud dekat bumi Australia. Tak pernah ada pun kat situ. Sakit kepala polis kan? Selain tu, bedah siasat juga mendapati tak ada langsung kesan luka ke, kesan lebam ke, kena pukul ke apa, tak ada. Dalam badan dia pun tak ada apa-apa kesan racun. Yang hanya diorang jumpa adalah macam sisa-sisa pastry, macam roti yang dia makan sebelum dia mati. Itu je. Sisa-sisa roti yang belum sempat dicerna. Dan kat sini polis buat kesimpulan yang dia ni meninggal dunia akibat serangan jantung. Tapi itulah, polis masih buntu. Dah lah tak tahu dia ni siapa. Punca kematian dia dan kenapa dia berakhir nyawa dekat pantai Somerton tu pun tak tahu. Polis dah sampai tahap minta bantuan awam. Gambar dan berita tentang kematian lelaki dekat Somerton ni mula tersebar luas di seluruh bandar Adelaide. Baik dekat surat khabar, dekat TV, dekat radio, pamphlet dia bagi. Gambar dia pun diorang sebarkan bagi sesiapa yang ada maklumat, tampil kepada pihak polis dan bekerjasamalah dengan polis. Bagi tahu dia ni siapa, claim mayat tu. Hari berganti minggu, minggu pun dah berganti bulan. Tak ada sesiapa pun yang datang untuk tuntut mayat tu atau at least bagi tahu dia kenal siapa lelaki tu. Tak ada. Senyap terus. Polis pun tunggu, memang tak ada orang langsung yang datang untuk mengenal pasti identiti lelaki tu. 2 bulan lepas mayat tu dijumpai, 14 Januari 1949, polis dapat panggilan daripada stesen kereta api Adelaide. Diorang ada jumpa satu beg bagasi yang zaman dulu punya, yang misteri dan mencurigakan di stesen kereta api diorang. Beg tu dah ada kat situ lama. Tak ada orang ambil. Terletak je kat situ. Dan yang menarik perhatian polis adalah dekat badan bagasi tu, dekat beg tu, tak ada jenama langsung. Clean, clear, tak ada label. Sama macam pakaian yang dipakai oleh lelaki yang diorang jumpa 2 bulan lepas. Mesti ada kena-mengena. Pihak stesen kereta api tu bagi tahu polis yang beg tu dah lama ada dekat situ. Tepatnya sejak 30 November 1948. Tak berusik. Maksudnya beg tu dah ada dekat situ sehari sebelum mayat lelaki dekat pantai Somerton tu dijumpai. Yes, ada clue. Polis pun selongkar beg tu, tengok apa isi dia. Sekali lagi, polis garu kepala. Barang-barang yang ada dalam beg tu, semua jenama dia dah dihapuskan. Label pun tak ada, tulisan jenama pun tak ada. Cuma ada satu barang aja yang ditulis dengan tangan, bertuliskan macam nama T. Kin. Siapa pula T. Kin ni? April 1949, 5 bulan lepas mayat lelaki tu dijumpai, seorang penyiasat John Burton Cleland buat penyiasatan ulang terhadap kes ni. Tak puas hati lah, dia tak jumpa lagi ni, siapa mamat ni. Dan masa tu dia jumpa sesuatu yang buat dia giling kepala. Dia buat siasatan dekat pakaian yang dipakai masa mayat tu dijumpai. Nak tahu tak? Dekat seluar yang dia pakai masa tu, ada satu jahitan poket kecil, macam poket kecil je, tapi dijahit dengan sangat-sangat rapi.
yang dalam tu ada secoret kertas, ada secebis kertas. Dia sebenarnya poket, tapi poket tu dah dijahit. Maknanya memang susah nak jumpa. So, secebis kertas yang diorang jumpa tu bertuliskan Tamam Shud. Apakah itu? Brother John ni pun bawalah cebisan kertas yang bertuliskan Tamam Shud tu ke perpustakaan awam untuk cari apa maksud tulisan tu dan dari mana datang cebisan kertas tu. Dan pihak perpustakaan bagi tahu Tamam Shud tu datang dari bahasa Persia yang bermaksud the end, tamat, selesai, kebai. Diorang juga bagi tahu yang tulisan tu, bentuk tulisan tu dan kata-kata Tamam Shud tu, ayat perkataan Tamam Shud tu memang ada dekat dalam salah sebuah buku. Siasat punya siasat, cari punya cari, dan buku tu adalah Rubaiyah of Omar Khayyam. Buku tu adalah buku himpunan puisi yang ditulis oleh Omar Khayyam, seorang ilmuwan dan penyair asal Persia sekitar tahun 1040-an dulu. By the way, Persia ni negara dulu, sekarang Iran. Dah ada petunjuk seterusnya. Geng-geng penyiasat, geng-geng polis ni semua dah excited dah. Okey, diorang kena cari buku tu. Diorang pun pergilah cari buku tu, Rubaiyah of Omar Khayyam tadi tu. Masalahnya, diorang pergi banyak, semualah boleh kata kebanyakan perpustakaan diorang pergi, kedai buku second hand, even kolektor-kolektor buku yang klasik kan, buku-buku puisi lama. Dengan diorang pun si polis ni cari. Tapi malangnya, semua tu tak ada langsung yang tahu mana nak dapat buku tu. Dah tambah lagi berbulan, satu hal lagi nak cari buku tu. Berita pasal buku tu pula yang polis sebar. 23 Julai 1949, 8 bulan selepas penemuan mayat lelaki misteri dekat pantai Somerton. Datang pula seorang lelaki yang mendakwa dia jumpa buku Rubaiyah of Omar Khayyam ni dekat belakang kereta dia. Macam mana ada buku tu kat situ? Lebih kurang seminggu 2 sebelum mayat lelaki tu dijumpai dekat pantai Somerton, dia memang ada pergi kat kawasan tu. Parking kereta dekat kawasan tu. Lepas tu dia pergilah tepi pantai, berlari-lari tepi pantai, main funfair. Tahu-tahu bila dia balik, buku tu ada dekat tempat duduk belakang kereta dia. Berapa lama buku tu ada kat situ pun dia tak tahu. Dia ambil, dia simpan. Dan bila berita pasal buku tu kecoh sampai ke telinga dia, dia terus bagi tahu polis tentang keberadaan buku tu. Mula-mula kan polis ingat macam Mamat ni macam saja nak cari perhatian, saja nak viral, sebab kes ni kan tengah hype masa tu kan. Entah-entah memang buku tu sebenarnya buku dia dah lama je ada. Saja je nak beritahu polis yang dia ada, nak beritahu orang yang dia ada buku tu. Tapi bila polis cek, buka satu-satu halaman, polis jumpa muka surat yang dikoyak. Dan muka surat yang dikoyak tu sama saiz dia, koyakan dia dengan tulisan Tamam Shud yang polis jumpa dalam seluar di poket rahsia tu. Tada! So, mungkin itulah buku yang dimiliki oleh lelaki misteri tu. Walaupun diorang mula macam tak nak je siasat kes ni, yelah dah lama dah, berbulan dah ni, diorang still juga cari dari mana datang buku ni. Sekali lagi, jalan mati juga yang polis jumpa. Sebabnya, semua penerbit buku yang ada kat Australia, tak ada yang mengaku diorang pernah menerbitkan buku tu. Tak ada satu pun yang cakap, okey, ni buku ni kita orang pernah terbitkan. Tak ada. Dan lagi best, dalam buku tu, helaian pertama kan selalunya ada tulis diterbitkan oleh apa, diterbitkan oleh syarikat apa semua kan. Dekat buku tu tak ada. Tak ada tulis penerbit. Seolah-olah macam buku tu hanya tercipta untuk dia je. Atau mungkin dia photostate buku tu. Dah cari-cari tak jumpa juga siapa penerbit dia. Polis move on ke clue seterusnya. Dekat muka surat paling belakang buku tu, ada tulisan menggunakan pensel yang peliknya tulisan tu tak ada apa-apa maksud. Bukan perkataan, bukan juga ayat. Dia macam budak-budak yang baru nak kenal huruf. Dia main tulis je T. Dia main tulis je A. Macam tu. Tapi semua capital letter, semua huruf besar.
Tak apa-apa je yang ditulis dalam tu. Bukan 1-2 alfabet je tau, ada banyak. Dia macam perkataan tapi tak ada rupa bunyi perkataan. Tak ada macam makan, M-A-K-A-N, tak ada. Dia macam tak apa-apa je. Tapi banyak, panjang. Punya pening si polis ni sampai dah tahap kena tanya tentera pula. Yang tentera pun ikut pening. Dan diorang simpulkan itu adalah kod rahsia yang mungkin hanya difahami oleh lelaki misteri yang dah tak bernyawa tadi tu. Selain tulisan yang tak rupa macam perkataan, tak rupa macam ayat tu, polis juga jumpa ada tulisan nombor telefon. Ada nombor telefon dekat kulit belakang buku tu. Yes, polis dapat lagi clue. Polis pun cek dekat buku telefon, dekat kontak seluruh bandar Adelaide, mungkin macam Yellow Pages. Budak-budak sekarang tahu tak Yellow Pages. Dan nombor telefon tu dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Jessica Ellen Thompson atau lebih dikenali dengan nama Jo Thompson. Jo ni adalah seorang bekas jururawat masa Perang Dunia di salah sebuah hospital di Sydney. Polis ni pun carilah kakak Jessica ni, Jo, nak panggil Jo ke Jessica? Polis cari kat mana rumah dia. Yang rupanya rumah dia lebih kurang 400-500 meter je daripada pantai Somerton. Yang lagi best, dekat dengan posisi mayat lelaki tu dijumpai. Polis pun pergi jumpa dia, tanya dia, kenal tak lelaki yang polis jumpa tak bernyawa kat tepi pantai Somerton hari tu? Tahun lepas lah. Dia cakap tak tahu. Tak kenal, tak pernah jumpa. Tak pernah nampak pun muka tu. Dan bila polis tanya pasal buku tu, dia cerita yang dia ada buku tu dulu. Dah lama dah. Tapi dia dah bagi kat seorang tentera yang bernama Alfred Boxall semasa dia berkhidmat dekat Sydney sebelum ni. Sah, mayat lelaki misteri tu adalah Alfred Boxall. Let lu, tunggu dulu. Tengok kat bawah tu. Masa banyak lagi tu. Jauh lagi nak sampai ujung tu. Panjang lagi, sabar. Sebabnya, rupanya Alfred Boxall masih hidup. Alfred Boxall ni siap muncul dan jumpa polis dan tunjuk buku yang Jessica tu pernah bagi dia dulu. Masih hidup lagi berada tu, bernafas elok, sihat walafiat. Dan dalam buku tu, tulisan Tamam Syud tu masih ada lagi. Masih lengkap, tak dikoyakkan. Macam buku yang ada pada polis. Makin pening kan? Polis siap bawa Jessica ni pergi balai untuk mengenal pasti wajah lelaki misteri The Somerton Man. Diorang buat lakaran wajah menggunakan gipsum. Dia buat macam muka dia ikut betul-betul. Masa Jessica atau Jo ni tengok je lakaran muka lelaki tu, tiba-tiba dia macam nak pitam. Dia macam terkejut yang macam nak pitam. Lepas tu dia macam tiba-tiba macam gelisah. Kelakuan dia aneh. Polis pun cakap mesti dia kenal ni, sebab tiba-tiba dia aneh kan. Akan tetapi Jessica berkeras yang dia memang tak pernah kenal siapa lelaki tu. Tak pernah jumpa, tak pernah terserempak. Jessica Ellen Thompson ataupun Jo Thompson adalah petunjuk terakhir. Tapi dia pun cakap dia tak kenal, dia tak tahu siapa lelaki tu. Dan polis pun dah makin pening. Mayat pun diorang dah simpan terlalu lama. Diorang simpan mayat tu dengan bagi bahan pengawet yang sementara tau. Tapi itulah, segala usaha, segala jalan, segala clue, segala petunjuk, semua buntu. Semua tak ada jalan penamat dia. Semua ujung jalan mati. Mana-mana jalan pun dia ikut, jalan mati. Tak dapatlah diselesaikan. Dan akhirnya mayat lelaki misteri The Somerton Man dikebumikan lebih kurang penghujung tahun 1949 di Adelaide's West Terrace Cemetery. Disebabkan tak tahu langsung siapa lelaki ni, dekat batu nisannya tertulis, "Here lies the unknown man who was found at Somerton Beach December 1st, 1948. Dan macam yang aku beritahu awal-awal tadi, kes ni selalu disebut dengan The Tamam Syud Case ataupun The Somerton Man Mystery. Agak-agak korang, siapa lagi tu? Disebabkan kes ni terlalu banyak misteri, terlalu banyak benda-benda yang tak terungkap, banyak juga teori-teori berkenaan kematian The Somerton Man ni tersebar.
Ada yang cakap dia ni sebenarnya spy, mata-mata. Ada yang cakap dia ni dibunuh oleh spy lain sebab dia kantoi dia tu spy. Ada juga yang percaya dia sebenarnya bunuh diri sebab putus cinta. Mana yang betul? Entahlah, korang komen je lah kat bawah. Korang bergaduh lah sesama kita untuk selesaikan masalah ni. Manalah tahu, rupanya kes ni diselesaikan oleh orang Malaysia, penonton channel Harith Sam Simon. Cerita je lah kat bawah. Komen dekat bawah tu sepi aja. So, Kang takut berhantu. Terima kasih untuk korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Jangan lupa untuk terus menyokong aku dengan tekan butang subscribe, like, tekan juga butang notification tu dan share kepada kawan-kawan korang yang suka dengar cerita-cerita misteri, yang suka dengan info-info dan apa-apa aja yang ada dalam channel ni. Kalau korang main social media, type sekali Harith Sam Simon, lepas tu follow. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang akan datang. Terima kasih sekali lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.